Okay, sinopsis untuk drama ini. Drama ini berkisah tentang seorang doktor forensik yang sangat teliti orangnya dan seorang peguam yang berusaha untuk menyelesaikan pelbagai kes. Okay, Dr. Barry Biom dibantu oleh sekumpulan doktor di National Forensic Service (NFS) dan Insul dibantu oleh pasukan prosecutor dan detektif. Pelbagai kes dihadapi mereka yang dijangka sekadar kes bunuh diri, penipuan insurans, kemalangan dan lain-lain setelah disiasat dengan terperinci sebenarnya adalah kes pembunuhan atau homicide. Seorang yang partikular ataupun teliti iaitu Dr. Burke tidak suka membuat kesimpulan awal tanpa mendapat semua fakta. Sekecil-kecil perkara seperti bau minyak, ulat dan bentuk luka yang tidak dapat dijawab persoalannya atau tanda tanya kepada dirinya akan ditelitinya sehingga ia mendapatkan jawapannya. Inilah yang selalu menukar arah penyiasatan yang membawa mereka kepada kebenaran. Okay, dalam drama ini, karakter yang mengalami dilema yang pertama ialah seorang pekerja di autopsi sebuah syarikat yang bernama National Forensic Service ataupun nama singkatannya ialah NFS. Masalah yang dihadapinya ialah beliau muskil serta mengesyaki ada sesuatu yang tidak kenal dengan kematian mayat yang dihantar kepada dia. Dia mengesyaki bahawa semua kematian ini ialah kematian yang dipalsukan. Karakter kedua yang terlibat dalam dilema ialah beliau ni ditugaskan untuk menyelesaikan kes-kes misteri seperti pembunuhan. Dilema yang berlaku kepada dia ni adalah setiap kali dia ingin menyelesaikan kes, dia dihalang oleh seorang ketua polis yang bertalam dua muka. Okey, seterusnya situasi ketiga ialah dilema seseorang yang mempunyai dua identiti dalam dirinya sendiri, iaitu dia ni mempunyai satu penyakit yang dinamakan dissociative identity disorder ataupun nama singkatan dia adalah DID. Okey, dilema dia adalah macam mana dia berurusan dengan dia punya penyakit ni, penyakit yang dia dapat daripada trauma di masa kecil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Hari Fahmi Ikramsyah. Nombor ID matrik saya ialah D19312269. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan 3 karakter yang terlibat di dalam dilema etika dalam filem ini. Karakter yang pertama ialah Dr. Backboom, yang mana beliau adalah seorang doktor forensik. Karakter kedua pula ialah Inspektor Du Jihan. Beliau adalah penyiasat yang ditugaskan untuk menyiasat kes-kes pembunuhan misteri. Dan karakter yang ketiga pula ialah Zhang Chol, yang mana beliau mempunyai penyakit mental yang dihadapi olehnya, iaitu penyakit Dissociative Identity Disorder ataupun nama singkatannya ialah DID. Disebabkan penyakit mental itu, beliau mempunyai masalah dua identiti di dalam dirinya. Baiklah, kemudian saya akan senaraikan pilihan yang ada untuk watak mengambil keputusan. Watak pertama ialah Dr. Backboom, yang mana pilihan yang diambil olehnya ialah dengan bersabar dan tabah menerima segala cemuhan ke atasnya kerana ramai menganggapnya pelik serta gaya penyiasatannya yang lain daripada yang lain. Dan dikarenakan itu, semua penjenayah menjadikan Dr. Backboom sebagai musuh mereka kerana selalu dapat menyelesaikan kes-kes pembunuhan misteri. Kemudian watak kedua pula ialah Inspektor Du Jihan. Pilihan yang diambil oleh Inspektor Du Jihan ialah memberontak ketuanya, iaitu Calder Chol, kerana mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena dengan ketuanya. Selepas dia memberontak akan ketuanya, Inspektor Du Jihan bersama anak-anak buahnya memulakan semula penyiasatan tanpa mengikuti arahan daripada ketua mereka. Dan watak yang terakhir sekali ialah Zhang Chol. Pilihan yang diambil oleh Zhang Chol ialah dia mula mengabaikan Calder Chol kerana dia sudah penat untuk menerima arahan daripada Calder Chol, yang mana dia dijadikan alat mainan pembunuhan baginya, dan Zhang Chol ingin membawa dirinya pergi ke tempat yang lebih aman. Dan dikarenakan itu juga, Zhang Chol menjadi sasaran pembunuhan seterusnya bagi Calder Chol. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya akan ceritakan nilai dan keputusan yang boleh dilakukan oleh watak di dalam drama ini. Okey, watak utama ialah Dr. Baekbom, yang mana nilai yang dia boleh ambil ialah nilai bersabar dan tabah menerima segala cemuhan ke atas dirinya, kerana ramai menganggap dirinya seorang yang pelik
serta gaya penyiasatannya berbeza daripada detektif yang lain ataupun daripada rakan sekerja yang lain. Dan dikarenakan itu, semua penjenayah menjadikan Dr. Baekbone sebagai musuh mereka yang paling mereka benci, sebab dia dapat menyelesaikan pelbagai kes pembunuhan misteri. Okey, untuk watak kedua pula ialah Inspektor Dong Jing Hang. Nilai yang boleh dia buat ialah membantah keputusan ketuanya, iaitu dia Chong kerana mensyaki ada sesuatu yang tidak kena dengan ketua mereka itu. Selepas dia memberontak, ketuanya Inspektor Dong Jing Hang bersama anak-anak buahnya melakukan siasatan semula tanpa mengikuti arahan daripada ketua mereka. Kerana ketua mereka ni disyaki mempunyai hubung kait dengan jenayah. Jadi Inspektor Dong Jing Hang membantah keputusan itu. Dan watak yang terakhir sekali ialah Jiang Chu. Pilihan yang diambil oleh Jiang Chu ialah dia mula mengabaikan Kang Dio Chu kerana dia sudah penat untuk menerima arahan daripada Kang Dio Chu, yang mana dia dijadikan alat mainan pembunuhan baginya. Dan Jiang Chu ingin membawa dirinya pergi ke sebuah tempat yang lebih aman, dan dikarenakan itu Kang Jiang Chu berasa tidak puas hati dan menjadikan Jiang Chu sebagai sasaran seterusnya untuk dibunuh. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang 3 watak yang akan mengambil keputusan dalam cerita ini, dan saya akan menerangkan keputusan itu sama ada betul ataupun tidak. Okay, watak pertama adalah Dr. Baek Byong. Yang Dr. Baek ini selalu menyelesaikan kes yang menarik seperti pembunuhan diri, pembunuhan bersiri dan lain-lain lagi. Ada juga kes yang dijangkakan homicide tapi di sebaliknya. Okey, Dr. Baek ini telah mengambil keputusan untuk menyiasat semula kes kematian Oh Man Sang kerana banyak perkara yang aneh dapat ditemui dalam kes kematian tersebut. Okey, walau bagaimanapun, kematian yang telah disiasat oleh Dr. Baek ini telah mendapat cacian daripada orang lain kerana siasatannya yang aneh dan sebagainya. Dr. Baek tidak menghiraukan cacian dan terus menyiasat tentang kemelangan ini yang telah dipalsukan sebagai kemalangan jalan raya, sehinggakan beliau menjumpai bukti, dan salah satunya ialah bukti senjata pembunuhan itu dari tak mandi dalam bilik air. Dan akhirnya pula perkara ini telah membuatkan pihak polis untuk menyiasat dan memeriksa tekanan air di setiap rumah sehinggakan menjumpai pembunuh tersebut. Okey, dengan ini keputusan yang diambil oleh Dr. Baek amat bijak kerana dengan pantauan di bekas luka pada Oh Man Sang yang telah menemui bahawa kematian ini bukan dari kemalangan dan ia datangnya dari pembunuhan. Jika Dr. Baek tidak membuat siasatan ini secara menyeluruh, perkara ini tidak akan dapat ditemui, malah pembunuhan tersebut akan terlepas begitu saja. Okey, bagi karakter yang seterusnya ialah karakter Inspektor Do Ji Han. Inspektor Do Ji telah ditugaskan untuk menyelesaikan kes yang ingin diselesaikan sentiasa dihalang oleh ketua polis, iaitu Ka De Chol. Ketua polis ini sentiasa menghalang Inspektor Do Ji Han kerana dia telah termakan dengan rasuah dengan penjahat untuk menutup kes tersebut. Okay, tetapi Inspektor Do Ji telah melawan ketuanya dengan membuat siasatan kes itu secara diam. Inspektor Do Ji juga telah mensyaki bahawa ketuanya berkelakuan aneh kerana tidak memberi kebenaran untuk melakukan siasatan bagi kes itu. Oleh itu, keputusan yang dilakukan oleh Inspektor Do Ji Han ini adalah keputusan yang betul, kerana jika dia tidak melawan arahan ketuanya, kes ini mungkin mengambil masa yang lama atau kes ini akan ditutup begitu saja. Dan akhir sekali, untuk watak terakhir ialah watak Jo Chul.
iaitu doktor pakar bedah di Hospital Anju. Jo Chul ini mempunyai penyakit identiti yang membuatkan beliau tidak mempunyai tetapan diri yang kuat. Jo Chul ini juga dikenali sebagai Dr. K. Dr. K telah diguna pakai oleh ketua polis untuk menjadi orang tengah bagi kes pembunuhan ini. Ketua polis itu telah menggunakan Dr. K sebagai senjata pembunuhan. Dan di akhir cerita ini, Dr. K sudah penat nak melayan ketua polis itu untuk menjadi orang tengah dalam kes pembunuhan ini, dan dia mula memberontak dengan menghiraukan arahan ketua polis itu. Dengan ini juga Dr. K telah menjadi sasaran pembunuhan seterusnya bagi ketua polis itu untuk menutup kes pembunuhan Oh Man Sang ini. Dan oleh itu keputusan yang dilakukan oleh Dr. K sangat benar, kerana walaupun beliau sudah diperdaya oleh ketua polis untuk menjadi orang tengah dalam pembunuhan ini, tapi Dr. K selamat untuk menyelamatkan kes ini dengan memberhenti untuk menjadi mainan peralatan oleh ketua polis itu.